Puan Speaker, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Timbalan Speaker di atas pelantikan. Saya mohon menggunakan peraturan Dewan supaya tidak diganggu kerana banyak juga dia tak mau ganggu. Julut tu ganggu pasal mas. Banyak juga ucapan yang perlu saya sediakan tanpa kemudahan-kemudahan seperti meja dan komputer dan kerusi. Tapi kalau perlu, sebelum itu saya mengambil kesempatan ini sebagai ahli Parlimen Pembangkang untuk merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih kepada semua barisan hadapan, terutamanya pengarah kesihatan kita, Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah, dan juga kepada semua anggota-anggota keselamatan termasuklah polis, tentera yang telah menjalankan perintah kawalan pergerakan dengan begitu cemerlangnya, dan juga setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada rakyat Malaysia yang telah mematuhi segala arahan-arahan, terutamanya ahli-ahli pembangkang yang telah menasihatkan rakyat di kawasan-kawasan tertentu untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan nasihat yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Paguh. Saya di sini mempunyai senaskah titah tuanku dan ingin menjunjung kasih juga dalam perbahasan ini menyentuh beberapa perkara. Pertamanya, saya ingin merujuk kepada muka surat 7. Kalau ada Yang Berhormat di sini memegang senaskah titah tuanku yang menyentuh tentang aspek keselamatan. Dalam muka surat 8, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong menyatakan seperti berikut: pada masa yang sama, tahap keselamatan dalam negara hendaklah terus dipertingkatkan, terutamanya dalam menangani pelbagai jenayah, penyalahgunaan dadah, penyeludupan dan juga pemerdagangan manusia. Dalam konteks ini, saya ingin membangkitkan satu isu yang menghayat hati saya sebagai seorang peguam dan pengamal undang-undang. Isu ini telah dimainkan dalam beberapa pilihan raya kecil, seperti pilihan raya di Cameron Highlands, sehingga menyebabkan calon Pakatan Harapan kecundang. Di pilihan raya Tanjung Piai, dimainkan oleh parti pemerintah sekarang, sehingga calon Pakatan Harapan kecundang. Isu ini tetapi tiba-tiba nampaknya senyap dan sunyi, tidak dibangkitkan. Malahan ini adalah minggu kedua kita mendengar perbahasan, dan isu ini tidak dibangkitkan langsung oleh sesiapa pun daripada parti pemerintah, terutamanya Perikatan Nasional. Ia adalah berkenaan dengan nasib yang menimpa arwah Adib bin Abdul Kasim, seorang anggota bomba yang telah meninggal dunia sewaktu beliau menjalankan tugas. Kalau dulu kita lihat isu ini dimain-mainkan di Dewan Yang Mulia ini, isu ini diperhangatkan sehingga tomahan-tomahan dibuat terhadap Kerajaan Pakatan Harapan, tuduhan-tuduhan yang tak berasas dilontarkan, di mana dikatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan seolah-olah cuba untuk mengelakkan daripada pihak-pihak yang terlibat untuk dituduh. Tiba-tiba kita lihat selepas pemerintah bertukar kepada Perikatan Nasional, perkara ini ataupun nasib keluarga Adib tidak dibela langsung. Malahan kemarin dulu kita lihat seorang timbalan menteri KPKT Yang Berhormat Maran dalam satu majlis bersama dengan anggota bomba di Ipoh telah menyatakan mengaku bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak mengetahui apakah yang sebabnya yang sebenarnya menyebabkan kematian Adib. Saya tidak bersetuju. Saya di sini dan rakan-rakan saya di sebelah sini akan terus memperjuangkan nasib Adib, akan memastikan bahawa orang-orang yang terlibat dalam menyebabkan kematian beliau dibela. Orang-orang itu harus dibawa ke muka pengadilan.
Orang-orang itu harus dituduh di mahkamah. Dan saya di sini ingin melontarkan persoalan kepada Menteri Perundangan, kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjawab persoalan ini. Kenapakah tiba-tiba apabila Perikatan Nasional memerintah, isu berkenaan dengan arwah adib ini tidak diberi sebarang perhatian? Kenapakah perlu keluarga beliau Speaker, sekarang peraturan Muhammad, Dewan, saya akan benarkan Muhammad Pasir Mas, sahabat saya. Tapi biarkan saya habis dulu. Peraturan Dewan 36/12 kenyataan mengelirukan Dewan. Yang mana mengelirukan Dewan? Jelutong menyatakan tadi bahawa 36 berapa? 36/12 kenyataan yang mengelirukan Dewan. Yang Muhammad, yang mana ni? Sila baca 36/12. 36/12. Kenyataan mengelirukan Dewan. Mengeliru. Ya. Silakan. Jelutong menyatakan tadi bahawa isu adib tidak pernah dibangkitkan dalam Dewan ini, sedangkan dalam Hansard saya sebagai Yang Berhormat Ali Muhammad dari Pasir Mas membangkitkan isu adib ini dalam ucapan saya pada minggu lepas ketika mana ditanya oleh Jelutong. Jadi saya fikir Jelutong kena betulkan sedikit Yang Berhormat Speaker, laras bahasa beliau. boleh saya jawab kepada peraturan itu? Silakan. Perkara itu dibangkitkan oleh sahabat saya dari Pasir Mas selepas saya membangkitkan perkara itu dan melontarkan persoalan. Perkara yang saya bangkitkan ini adalah kenapakah perkara ini tidak dibangkitkan semasa ucapan-ucapan dibuat oleh Yang Berhormat sendiri? Ada perbezaannya. Saya ingin meneruskan Muhammad. Isu ini adalah isu penting Muhammad. Saya tidak mahu bermain politik. Tapi sebagai seorang saya dah minta ucapan Jelutong dimasukkan dalam ucapan saya pada minggu lepas, isu adib. Jadi tak adil kalau Jelutong kata isu adib tak dibangkitkan. Okey, baiklah. Saya tarik balik. Saya mohon maaf dan saya akan teruskan. Okey. Tetapi isu penting Terima kasih Speaker. Isu penting adalah isu ini. Isu tentang nasib adib dan keluarga beliau harus diberi perhatian. Dan saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan menyatakan bahawa perkara ini wajib dan wajar dijawab semasa penggulungan oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan juga Menteri Perundangan, termasuklah Menteri Kanan Pertahanan, kerana baru-baru ini adalah sungguh tidak bertanggungjawab bagi menteri-menteri di sebelah Perikatan Nasional untuk menyerahkan tanggungjawab itu kepada keluarga adib. Kenyataan-kenyataan dikeluarkan baru-baru ini di surat khabar menyatakan bahawa kita tidak tahu apa yang berlaku kepada adib, tetapi keluarga beliau boleh menyaman pihak polis sekiranya mereka ingin berbuat demikian. Ini adalah perkara yang saya rasa tidak sewajarnya dinyatakan dan saya amat tidak bersetuju. Isu kedua yang ingin saya bangkitkan adalah penjelasan. Speaker, saya akan Arau, saya benarkan saya teruskan dulu. I will allow you to. Arau. Maafkan Arau saya. sendiri untuk apa ni Arau? Yang Muhammad. Dan saya minta penjelasan. No, saya tak Di benarkan. atas ucapan yang berbentuk Yang Muhammad, peraturan mana yang pembohongan. Saya tak benarkan. Yang Muhammad. Sebab Yang selama Muhammad. 22 bulan kami Yang perjuangkan nasib adib. Tak boleh Yang Muhammad. Yang Muhammad Arau, kalau penjelasan kena tunggu daripada Terima kasih Tuan pembahas. Speaker. Ya, saya tahu mereka selalu buat kat saya macam tu. Tak Saya buat apalah kat Yang mereka. Muhammad. This is floor dia. Terima kasih. Speaker, isu kedua yang saya ingin menyentuh adalah juga berkenaan dengan titah tuanku atas isu keselamatan. Kita lihat semasa PKP. Point of order. Point order ni Yang Muhammad. Speaker. Saya ulang balik 36/12 sebab Yang Berhormat mengelirukan Dewan. Jadi ahli-ahli kami masa itu pembangkang, kami timurkan isu adib sampai ke peringkat yang hebat. Termasuk speaker sendiri sama-sama menimbulkan isu adib. Tapi apa kerajaan PH buat? Nothing. Kita baru merintah 4 bulan, dia nak tuduh kita macam-macam. Inilah satu kenyataan yang mengelirukan Dewan. Yang Muhammad, point of order tu di segi peraturan. Ya, dia mengelirukan Dewan. Ucapan. Dia mengelirukan Dewan dengan menuduh Yang kami Muhammad, tidak saya timbulkan takkan isu berhenti adib. masa ni. Terima kasih. Silakan Jelutong. Terima kasih. Lagi Terima kasih, 12 minit lebih. Speaker, saya ingin membangkitkan satu perkara yang melibatkan rakyat, iaitu semasa PKP dilaksanakan, kita lihat bahawa mahkamah-mahkamah mengenakan hukuman kepada rakyat biasa yang melanggar PKP ini dengan mengenakan hukuman-hukuman penjara. Nah, saya merujuk kepada kisah seorang wanita, single mother dengan izin, B. Lisa Christina,
yang telah dikenakan hukuman penjara kerana melanggari perintah PKP. Persoalan yang wujud di minda rakyat adalah, kenapakah orang-orang kenamaan seperti Menteri Kesihatan, seperti Timbalan Speaker sendiri, seperti anak-anak orang-orang kenabahan seperti Yang Berhormat Bagan Datuk, yang melanggar perintah-perintah yang sama hanya dikenakan hukuman RM1,000 sahaja. Ini adalah perkara-perkara yang wajib dan wajar diberi perhatian oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Persoalan yang ingin saya tanya adalah, adakah apa-apa tindakan yang akan diambil bagi memastikan bahawa perkara-perkara ini tidak berulang kembali? Kerana kita perlu memastikan bahawa rakyat dan juga orang-orang kenamaan... Sikit boleh? Silakan. Yang Berhormat, Okey, terima apa kasih. ni Kim Manis? Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Bawah Yang mana, Berhormat Yang Berhormat? Jelutong mempertikaikan tadi Yang soal... Berhormat berdiri bawah peraturan mana ni? Tak. Nak mohon penjelasan. Mencelah. Kalau mencela, minta Dia bagi. Saya teruskan. Saya tidak bagi. Yang Berhormat Jelutong beri ataupun tidak? Saya tak bagi. Saya teruskan. Beri ataupun tidak? Saya Yang sekarang ingin Yang merujuk. Berhormat, are you allowing Saya or tak not? bagi. Maafkan saya. Saya tidak cukup masa. Yang Berhormat Kim Manis, Tadi Yusof bagi. Saya tak bagi. dia tak nak bagi Yang Berhormat Kim Manis. Tadi dia bagi dah. Sekarang dia tak nak bagi. Saya sekarang ingin, Speaker, saya ingin merujuk Yang kepada... Berhormat, dia tak nak bagi, saya nak buat macam mana? Takkan saya nak paksa dia bagi. Saya ingin merujuk kepada Peraturan mesyuarat satu lagi Ya, Yang perkara. Berhormat Rao. 366 Peraturan mesyuarat. Dia telah menuduh Yang Berhormat Timbalan Speaker di antara nama-nama yang disebut melanggar PKP. Bukan. Yang Berhormat Speaker kena perjelaskan, kalau tidak nanti timbul persepsi Yang Berhormat telah menerima ucapan Jelutong menuduh Yang Berhormat melanggar Tak, PKP. Yang Berhormat Rao, Ya. saya rasa dia sebut tu sebab tentang speaker yang... Saya rasa bukan saya kan? Bukan. Saya Dato' belum Rashid. speaker lagi. Dato' Rashid. Tak apalah, dia dah betulkan. dia Tinggal sebut 10 minit je speaker. Yang Berhormat. Ya, Tak apa Yang Berhormat. Saya ni tak terlampau sensitif sangat. Tak ada masalah. Silakan. Terima kasih. Around 10 minit, 21 saat. Silakan. Saya Jelutong. juga ingin merujuk kepada perkara yang melibatkan banjir di kawasan saya sendiri, iaitu kawasan Jelutong. Jumlah sebanyak 600 juta telah pun disediakan dalam projek tebatan banjir Sungai Pinang. Tetapi ketika kita menjadi kerajaan, Menteri Pakatan Harapan Yang Berhormat Dr. Xavier telah pun turun ke kawasan saya untuk melawat kawasan dan telah mengumumkan bahawa kerja-kerja tebatan banjir itu akan dimulakan. Saya berharap bahawa Menteri Tenaga Air akan memberi perhatian kepada perkara ini kerana banjir kilat yang selalu berlaku di kawasan Jelutong, di kawasan saya, adalah sesuatu yang amat mengerunkan. Dan kita juga akan sekarang menghadapi musim hujan, dan saya berharap supaya Menteri yang bertanggungjawab tidak akan menganaktirikan Pulau Pinang, terutamanya kawasan Jelutong, dan memberi perhatian kepada keperluan untuk melaksanakan projek tebatan banjir ini pada masa yang terdekat. Isu seterusnya yang saya sentuh adalah berkenaan dengan kemudahan-kemudahan asas untuk pegawai-pegawai keselamatan, terutamanya anggota polis di kawasan Parlimen Jelutong. Ketika saya menjadi ahli Parlimen Jelutong, saya telah membangkitkan perkara ini di Dewan Yang Mulia ini, memohon supaya kuartus-kuartus, terutamanya kuartus-kuartus polis, barek-barek tentera ini dinaikkan taraf, terutamanya di kawasan Jelutong. Kita lihat bahawa keadaan-keadaan, kemudahan-kemudahan barek polis dan kuartus-kuartus di seluruh negara dalam keadaan yang begitu teruk. Kita tahu bahawa kerajaan sekarang menghadapi kekangan kewangan. Maklumlah dengan pelantikan-pelantikan GLC dan sebagainya, kita berharap supaya keutamaan juga diberikan kepada kemudahan-kemudahan semua anggota-anggota keselamatan. Peraturan mesyuarat Peraturan berapa Yang Berhormat Rao? 36/12. Dia mengelirukan Dewan seolah-olahnya masalah kewangan negara ini adalah kerana pelantikan GLC. Itu sesuatu yang mengelirukan. Yang Dia kena Berhormat. sebut dari segi fakta. Yang Berapa Berhormat. jumlah
yang dibayar kepada pengurusi-pengurusi JLC. Kalau dibanding dengan apa yang disebut Julutong, tentang saya peruntukan rasa negara. itu agak- Jadi dia telah mengelirukan Dewan Saya terima Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Julutong agak terlampau nak tuduh secara pukal bahawa masalah kewangan Saya tarik balik, Puan Speaker, saya minta maaf, saya tarik balik, saya teruskan dengan ucapan Terima saya. kasih. No problem, tak ada tinggal masalah. 7 minit 58 saat. Ya, Timbalan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang satu lagi perkara yang agak penting, yang menyentuh hati saya, iaitu dalam ucapan Tuanku, beliau telah merujuk kepada perpaduan nasional, iaitu di Perangan 13, bagi manfaat semua yang berhormat yang hadir di sini, di muka surat 7. Dan ini adalah apa yang dinyatakan oleh Tuanku dalam titahnya. Setiap kaum perlu menunjukkan sikap dan teladan yang jujur untuk mengeratkan perhubungan. Dalam usaha mengukuhkan lagi kesepaduan nasional, sosial dan integrasi nasional, Beta menyambut baik pelaksanaan pelan tindakan perpaduan negara bagi memastikan agenda perpaduan nasional dapat diterapkan secara menyeluruh menerusi elemen-elemen kepercayaan dan jati diri yang teguh berlandaskan kepada prinsip rukun negara. Quote unquote. Saya amat tersentuh dengan perkembangan yang berlaku di Kedah. Dulu ketika Yang Berhormat Jerlon menjadi Menteri Besar, tidak ada sebarang insiden perobohan kuil Hindu dan tokong Cina. Kini perkara ini berlaku. Dan banyak penduduk-penduduk di Kedah, terutamanya yang beragama Hindu dan beragama Buddha, membangkitkan kerisauan mereka. Saya di sini memohon Menteri Perpaduan untuk memberi perhatian kepada perkara ini, kerana kita lihat bahawa kerajaan Kedah di bawah pentadbiran PAS sekarang sungguh tidak bertimbang rasa kerana melaksanakan tindakan-tindakan di mana kuil-kuil dan tokong-tokong Cina dirobohkan. Perkara ini adalah perkara yang sensitif. Kalau kita ingin mendokong nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuanku dalam titahnya, kalau kita ingin mengangkat perpaduan di antara rakyat berbilang kaum di negara ini, saya dengan rendah diri berpendapat bahawa ada cara lain kerajaan Kedah boleh melaksanakan, sekiranya pun perlu untuk meminda sesuatu kuil dan tokong untuk mengadakan perbincangan dan sebagainya. Di sini saya juga menyeru Yang Berhormat daripada Tapah, Yang Berhormat daripada MCA dan sebagainya untuk memberi perhatian, kerana ini adalah perkara yang begitu sensitif. Dan saya di sini berpendirian bahawa kita harus memastikan perkara ini. Pak Tuan Mesyuarat, Apa lagi Yang Berhormat Arau? 36-12. Iaitu? Dia sebut perkataan kerajaan PAS telah merobohkan kuil-kuil. Saya ingin bertanya, dari segi jumlah, berapa kuil, berapa tokong yang telah dirobohkan dan apa sebab dirobohkan? Sebab Yang Berhormat sebut perkataan itu boleh menimbulkan benda-benda yang melibatkan perkauman. Tak bagus cakap macam tu. Kerajaan PAS telah merobohkan kuil-kuil Hindu di Kedah. Yang Berhormat beritahu berapa jumlah? Tak Kenapa apalah. dirobohkan? Yang Berhormat, saya rasa menteri ada di sini, Menteri Perpaduan. Dalam golongan menteri boleh memberi jawapan ataupun jawapan bertulis. Saya rasa itu point di segi fakta. That's a fact. You're raising a fact or an assumption, Yang Berhormat Julutong. It is a fact, Tuan Timbalan Speaker. It has been reported widely. There was a few Hindu I think temples. the minister Yes, is here in charge of Very well. Perpaduan. Saya akan mohon jawapan daripada beliau. Kalau Yang Berhormat saya Arau, ni disebut kerajaan PAS merobohkan kuil-kuil. Bagi tahu kerajaan PAS telah merobohkan 2 kuil, 1 kuil, tapi jangan menyebut perkataan yang cuba mengapi-ngapikan permusuhan. Yang Berhormat, ini akan Tak apa, melanggar Yang Berhormat- peraturan 369. Tak apa, betul. Tapi Yang Berhormat Arau, di bawah peraturan yang buat sebut, dia kata boleh dirujuk pada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Kalau Yang Berhormat percaya bahawa Yang Berhormat Julutong telah melanggar isu-isu yang sensitif, Yang Berhormat boleh membawa usul. Tapi setakat ini bagi saya... Yang di Berhormat sini- kalau tak tarik balik, saya akan cadangkan kepada kerajaan untuk itu bawa terpulang usul. pada Yang Berhormat. kepada Tetapi hak Yang Berhormat kebebasan. Menteri ada. Jangan mengapi-ngapikan perkauman, tak baik. Okey. Jangan menyebut Saya tahu. kerajaan PAS. Tapi isu Sebut dia sekarang kerajaan, adalah isu antara Yang Berhormat dia ada Arau. menambah cerita. Yang Berhormat Arau, saya dah buat keputusan. Tak apalah, menteri ada. Silakan 5 minit.
Yang Berhormat Menteri- Julutong, Terima kasih Timbalan Speaker. 5 minit 12 saat, silakan. Saya membangkitkan isu ini kerana saya ingin Berhati-hati ya Yang Berhormat Julutong. saya ingin memastikan Berkenaan bahawa dengan agama semua. benar, Be benar. very careful. Be very careful. Timbalan Speaker, ini adalah perkara yang benar. Dan saya membangkitkan perkara itu di sini kerana saya ingin memohon penjelasan dan juga merayu supaya perkara itu tidak berlaku. Memang saya nyatakan bahawa ketika pentadbiran Yang Berhormat Jerlun, ketika tadbiran Pakatan Harapan, kejadian-kejadian ini tidak berlaku. Yang Jadi Berhormat, saya hanya persoalkan kenapa ia berlaku sekarang dan saya ingin memohon kalau boleh ia dielakkan daripada berlaku. Yang Berhormat, Yang Berhormat Menteri ada, saya dah maklum. Saya Baik. dah bagi. Saya rasa isu tu kita pergi pada isu lain. Baik. Dan isu terakhir yang ingin saya sentuh adalah berkenaan dengan pencerobohan laut persisiran ataupun laut di sekitar semenanjung Malaysia. Saya bukan pakar pertahanan, tetapi saya melihat selepas saja Menteri Pertahanan membuat pengumuman bahawa tidak ada sebarang pencerobohan dalam pesisiran pantai ataupun di semenanjung Malaysia oleh perkapalan atau kapal-kapal dari tentera daripada negara China, Republik China, kenyataan tersebut juga telah pun dibalas oleh mantan Yang Berhormat Kimanis dan juga beberapa pakar-pakar dalam perkara ini yang menyatakan bahawa sebenarnya terdapat sekurangnya 99 pencerobohan dalam pesisiran pantai laut di sekitar Peninsula Malaysia. Nah, ini adalah perkara yang serius. Sebagai seorang wakil rakyat dan ahli parlimen negara yang berdaulat, saya menuntut supaya Menteri Pertahanan lebih serius dalam menjalankan kerjaya beliau. Kalau dulu Yang Berhormat di sebelah sini, Yang Berhormat Abang Mat, kita panggil Abang Mat, kawasan Kota Raja, ahli parlimen Kota Raja dimomokkan, diperli, kononnya tidak boleh menjawab dan sebagainya. Sekarang kita lihat, adakah ini standard Menteri Pertahanan yang menyatakan bahawa tidak ada sebarang pencerobohan dalam lautan antarabangsa negara kita? Tetapi selepas saja keluar dalam masa 5-6 jam, kenyataan itu dibidas. Bukan saja oleh mantan Yang Berhormat Kimanis, tetapi oleh semua pihak-pihak yang mempunyai berkepentingan. Point of order Yang Berhormat, 36-12. silakan. Ya, Jelutong ni cuba mengelurkan Dewan. Pertama dia salah sebut ni. Saya nak beritahu, bukan kenyataan daripada Menteri Pertahanan yang buat kenyataan. Tapi Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri, Sembrong. Yang keduanya, jadi ada kenyataan cukup jelas bahawa Yang Berhormat Sembrong telah buat satu statement dan buat klarifikasi terhadap apa juga kenyataan dibuat oleh mantan Menteri Luar. Jadi saya ingat perkara ini sudah selesai. Jadi tak perlulah dibuat diulang-ulang. Baiklah, saya mohon perbetulkan Kerana kalau bahawa kenyataan diteruskan itu juga akan misleading. no problem. I will apologize and I will withdraw. No problem. Kenyataan itu dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Tetapi itu adalah kenyataan yang dibuat oleh beliau. Dan ia menjadi bahan ketawa. Ia menjadi bahan ketawa sekarang kerana kenyataan itu adalah tidak benar. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita juga amat risau tentang perkembangan ini di mana kalaulah kita bersia-sia di pesisiran pantai ataupun ada juga kejadian-kejadian pencerobohan ini berlaku, apakah tindakan-tindakan yang akan diambil untuk pertahankan negara kita? Dan beliau menyatakan bahawa cara mereka menyelesaikan masalah ini bukanlah dengan membenarkan, bukan dengan menghantar. Penjelasan. Yang Berhormat tadi. Tuan apa Yang Berhormat Arau? Dapat penjelasan. Sebab saya nak tolong. Saya cukup minat tajuk ni. Dan saya di antara orang yang Penjelasan yang sentiasa mana? Di bercakap bawah peraturan mana Yang pasal Berhormat? peting-peting ahli. Yang Berhormat sebut pesisiran pantai Semenanjung. Yang Berhormat kena tukar. Pesisiran pantai Malaysia. Baik, terima kasih. Pesisiran pantai Malaysia. Ya, laut dan juga termasuk Laut Cina Selatan. So saya ingin menyatakan bahawa pertahanan, keselamatan, kedaulatan negara adalah perkara yang serius, Timbalan Speaker. Kita tidak hanya boleh mengeluarkan kenyataan sebagai dengan izin publicity stunt mengatakan bahawa kita telah berunding dengan Republic of China dan disebabkan oleh perundingan tersebut tidak ada sebarang pencerobohan berlaku. Dengan izin, kita harus menunjukkan military might
Sila gulung Yang Berhormat. Ya. Harus menggunakan military might untuk memastikan bahawa kedaulatan pesisiran pantai Semenanjung Malaysia dan juga Laut Cina Selatan itu sentiasa dipertahankan, dan pada khidmat saya perkara-perkara melibatkan pertahanan ini adalah perkara yang serius dan seharusnya dan sewajarnya dijawab, dan saya berharap Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri akan memberi jawapan kepada perkara-perkara ini apabila mereka memberi penggulungan nanti. Satu isu terakhir berkenaan dengan kemudahan-kemudahan untuk backbencher. Saya berharap bahawa kemudahan-kemudahan ini Timbalan Speaker akan disediakan dengan seberapa cepat yang mungkin. Dan pada hari ini memang merupakan hari ini dalam sejarah kerana saya membuat ucapan ini tanpa diberi sebarang kemudahan untuk membuat sebarang research dan sebagainya. Tidak diberi meja dan kerusi untuk menulis dan juga membuat persediaan. Namun demikian, demi rakyat negara kita, demi Pakatan Harapan, kita akan terus berjuang untuk memastikan bahawa mandat rakyat akan terus dikembalikan, dan kita akan memastikan bahawa kalaupun ada pilihan raya pada masa yang terdekat, kita akan kembali sebagai kerajaan yang menjunjung mandat rakyat. Sekian, terima kasih. Tidak Saya ada mohon hari menyokong. untuk Pakatan Harapan. Tidak ada hari.